tidak ada satu pun amal soleh yang paling baik dicintai Allah melebihi amalan soleh yang dilaksanakan pada hari-hari 10 pertama Zulhijjah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقدوتنا وأسوتنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ya Allah ya Tuhan kami kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat wa rizqan halalan tayyiban dan kurniakanlah juga kepada kami rezeki yang baik halal serta mencurah-curah wa amalan mutaqabbala dan terimalah segala amalan baik kami mudah-mudahan kami layak masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat para karya surah Abdul Rahman Auf Putrajaya, pertama-tamanya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala diberikan iman dan Islam nombor 1. Diberikan iman dan Islam sejak daripada kita lahir sehingga sekarang. Syukur pada Allah Ta'ala masih dikekalkan lagi iman dan Islam. Mudah-mudahan kita mati meninggalkan dunia ini dalam keadaan Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di atas limpah rahmat, hidayah, inayah, kurniaan, rezeki dan macam-macam kesejahteraan ataupun dalam bahasa Arabnya kita panggil afiat. Dari segi ilmunya dikekalkan, kesihatan akalnya diberi, masih diberikan kesejahteraan, kesihatan untuk kita hadir ke surau yang baik ini. Dalam sama-sama kita nak mencari keredaan Allah, nak mencari syurga Allah sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan spesialnya pada Khamis malam Jumaat pada minggu ini merupakan malam ataupun masuknya 1 Zulhijjah bagi tahun 1440. Bermi 1443 Hijriah. Dulu saya pernah datang sini cerita pasal kalender Islam. Jadi dalam kalender Islam macam mana datangnya tahun Hijriah, datang daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Imam Ali karamallahu wajhah yang menyatakan bahawasanya al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Hijrahlah yang membezakan antara hak dengan yang batil. Sebelum hijrah orang takut nak azan secara kuat, selepas hijrah orang berani nak azan secara kuat di masjid-masjid. Sebelum hijrah orang takut nak berdakwah secara terang-terangan, selepas daripada hijrah Nabi SAW manusia berbondong-bondong para sahabat Nabi berhijrah menyeru orang-orang kafir Quraisy yang berada di Madinah ataupun di seluruh pelosok dunia sehinggalah sampai kepada kita pada hari ini akan syiar Islam tu. Alhamdulillah, dialah sebenarnya bosku yang nombor 1. Syukur Alhamdulillah kita dipilih di kalangan 7 ataupun 8 bilion manusia untuk berada dalam Islam dan iman.
Malam ni kita nak bercerita tentang Zulhijjah, yang mana bulan Zulhijjah ini adalah satu bulan yang special, mempunyai karakter yang tersendiri dengan berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Kalau 2 bulan yang lepas ataupun 3 bulan yang lepas, 2 bulan 10 hari to be exact, kita menyambut 1 Syawal. Pada hari raya haji, tolak 2 bulan 10 hari lebih kurang, genap 1 Syawal. Maknanya sebelum daripada itu, datangnya bulan Ramadan yang kita kejar, iaitu malam Lailatul Qadar. Tetapi di dalam beberapa hadis riwayat sahabat Nabi dan juga dalam Al-Quran ada merekodkan dan menyatakan kelebihan dalam bulan Zulhijjah yang lebih mulia, lebih tinggi darjatnya daripada 10 malam terakhir Ramadan. Ini ramai orang tak tahu. Mungkin di sini pun tak tahu, ada yang tahu, alhamdulillah. Yang di luar sana mungkin yang mengikuti secara video live dan sebagainya, ramai yang tak tahu. Sebenarnya 10 hari awal ataupun 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah ini, ada di kalangan ulama yang besar menyatakan bahawasanya seharinya adalah lebih mulia, lebih besar mukjizatnya berbanding dengan 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan. Maka itu hari ini, malam ini kita nak menyelami sedikit sebanyak akan keutamaan, kemuliaan, kehebatan 10 hari pertama ataupun yang awal bulan Zulhijjah. Sebelum daripada itu, sama-sama kita mengingati bahawasanya dalam kalender Islam ada 12 bulan. Bermula dengan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulqaidah dan Zulhijjah. Maka Zulhijjah ini merupakan bulan yang paling bongsu dalam kalender Islam. Bermakna dalam tempoh sebulan lagi kita nak masuk tahun baru. Biasanya awal tahun orang akan kita akan masuk dalam Facebook lah, dalam Twitter lah, azam tahun baru. Gitu. Biasanya dalam 31 Disember lah kalender Masihi. Adapun kalender Islam ni dianjurkan supaya kita berdoa selepas daripada asar dan masuknya waktu maghrib, tutup buku baru, tutup buku lama dan buka buku baru. Baik, apakah yang diartikan dengan Zulhijjah? Bulan Zulhijjah ni ada 2 maksud, terbahagi kepada 2. Yang pertama artinya Zul, bukan Ustaz Zul. Pertama Zul, yang kedua Hijjah. Zul dalam bahasa Arabnya artinya Tuan Empunya. Tuan Empunya. Hijjah artinya haji. Bermakna ataupun bermaksud bulan Zulhijjah ini adalah bulan kepunyaan orang-orang ataupun sahabat-sahabat kita yang berada di Mekah sekarang yang mengerjakan ibadah haji. Itu yang dinamakan dengan erti Zulhijjah. Hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin an amalus salih fiha ahabbu ila Allah min hazihil ayyam, ya'ni al-ayyam al-ashr." Artinya tidak ada satu pun amal saleh yang paling baik dicintai Allah melebihi amalan saleh yang dilaksanakan pada hari-hari 10 pertama Zulhijjah. Ini hadis Nabi. Saya ulang balik. Tidak ada satu pun amalan yang saleh, yang baik, yang dicintai oleh Allah Ta'ala melebihi amalan soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah. Dalam 365 hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, inilah 10 hari yang terbaik berdasarkan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an, sabda daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya malam ini besok start 1 Zulhijjah sehingga 9, sehingga kita raya 10.
Ini adalah 10 hari yang paling mustajab, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melaksanakan amalan yang baik. Amalan yang baik, kejap lagi kita cerita. Apakah amalan-amalan yang dianjurkan berdasarkan hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga yang termaktub di dalam Al-Quran. Bila Nabi dah cakap macam tu, sahabat bertanya kepada Rasulullah. Qalu ya sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Wahai Rasulullah, adakah hebatnya amalan-amalan yang soleh itu dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini hingga boleh melebihi jihad ke jalan Allah? Semua orang tahu jihad itu menuju ke jalan Allah, berperang ke jalan Allah, belajar ke jalan Allah, semua itu jihad. Nabi SAW menjawab, qalu ya Rasulullah, qala ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bi syai'. Kecuali engkau jihad dengan hartamu, dengan jiwamu, dan tidak kembali langsung ke tempat asal. Maknanya kalau kita nak pergi berperang kat Palestin, pergi dengan harta benda kita, dengan seluruh jiwa dan raga kita kerana Allah Ta'ala, dan tak balik langsung. Tak baliklah tengok anak bini, tak tengok cucu, tak baliklah. Pergi terus sehingga kita mati ke jalan Allah. Melainkan daripada amalan itu, selain daripada amalan-amalan itu, satu amalan ini tidak ada yang boleh menandingi amalan soleh dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, bulan Zulhijjah ni kita dah hidup, katalah macam saya hidup 43, 44 tahun. Ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan umur 50, 60, ada yang 70 mungkin. Maknanya dah beberapa puluh kali kita melalui bulan Zulhijjah. Dan mungkin ada di kalangan kita tidak tahu bahawasanya 10 hari pertama ni banyak direkodkan dalam Quran, cuma tidak dimaklumkan secara jelas dalam Quran. Sebagai contoh, saya bagi satu ayat Quran, ayyamin ma'lumat. Hari yang disebut min ma'lumat itu kalau dalam Quran tu, itulah yang dikategorikan dalam ahli tafsir salafus salih, dia kata 10 hari dalam bulan Zulhijjah, bukannya dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan ayat yang lain, dia tak sebut. Kalau yaumul Ramadan disebut hari Ramadan, bulan Ramadan. Adapun bulan Zulhijjah, ayyamin ma'lumat, ayyam hari ma'lumat, yang maklum, yang dimaklumkan. Ahli tafsir, tak kira kitab, segala jenis kitab tafsir, salafus salih, ulama-ulama yang muktabar, yang besar, dia tafsir kata hari tersebut adalah hari yang dimaklumkan oleh baginda Nabi dan juga Allah Ta'ala, iaitu 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maknanya kalau kita pergi berperang ke Palestin, contohlah, nak menegakkan, mempertahankan Islam dengan penuh iman, jiwa, dengan harta benda, barulah boleh lawan ataupun setanding dengan 10 hari dalam bulan Zulhijjah. Itu kita punya par, at level par bulan Zulhijjah ni dengan pergi jihad ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya besarnya 10 hari yang pertama ini. Ibnu Qayyim dalam kitab Az-Zadul Ma'ad menyatakan bahawasanya malam 10 akhir Ramadan lebih mulia daripada malam 10 awal Zulhijjah. Ibnu Qayyim dalam kitab dia sebut, kitab Zadul Ma'ad, 10 malam terakhir Ramadan lebih mulia daripada 10 malam awal pertama Zulhijjah. Tetapi dalam kitab dia ada sebut 10 siang pertama Zulhijjah
lebih afdal, lebih mulia daripada 10 siang terakhir Ramadan. Maknanya besarnya bulan Zulhijjah ni, 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah ni. Allahu Akbar. Kedudukan 10 hari Zulhijjah ni sama level dengan malam ataupun lebih kurang dengan malam 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan malam lebih baik daripada 10 malam Zulhijjah yang pertama. 10 awal Zulhijjah yang pertama siang lebih baik daripada 10 siang Ramadan yang terakhir. Subhanallah, besarnya, afdalnya bulan Zulhijjah di siang hari. Kenapa bulan Zulhijjah ini dimuliakan? Kenapa disebut, direkodkan dalam Quran? Kenapa Zulhijjah ini dimuliakan? Kita tahu sebab orang pergi haji. Kita tak pergi pun haji. Yang dah pergi. Yang belum pernah pergi ada niat, cita-cita untuk pergi menunaikan haji jika berkemampuan. Tetapi persoalannya, kenapa bulan Zulhijjah ni, lagi-lagi 10 yang pertama ini dimuliakan? Maka itu ulama membahas perkara ini dan mendapat jawapan, iaitu 3 benda, 3 sebab. Kenapa bulan Zulhijjah ni 10 hari pertama ini dimuliakan? Yang pertama, kerana ada yang kita panggil Yaumul Arafah. Yang kedua, Yaumun Nahri. Dan yang ketiga, Yaumut Tarwiyah. Yaumul Arafah, semua orang tahu, wukuf di Arafah bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Kerana berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh ramai sahabat Nabi, ada 6 kitab. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibn Majah, Tirmizi, Nasa'i. Doa yang paling mustajab, antara yang paling mustajab adalah pada Yaumul Arafah. Sebab tu orang pergi haji dia tak cakap banyak. Sebab diajar oleh baginda Nabi SAW dan juga para travel agent, kan, tak kiralah Andalusia ke Gemilang Travel ke Faizin ke apa, ikutlah pandai pun, buat iman tabung haji sekalipun, dan kita diajar dalam khusus kalau berada di Arafah sedang berwukuf, tolong jangan cakap banyak. Banyak berzikir kepada Allah, banyak mengingati Allah, banyak mengingati kepada mati, banyak berselawat ke atas Nabi dan macam-macam. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diampunkan segala dosa yang lalu, yang akan datang, yang sedang dilaksanakan. Yang kedua, sebab apa dimuliakan? Kerana disebut dengan Yaumun Nahri. Nahri ni bahasa Arab, bahasa Melayunya kerana ada hari raya korban, ibadah korban. Nahri itu korban. Yang ketiganya kerana Yaumut Tarwiyah, sehari sebelum kita wukuf di Arafah, namanya Tarwiyah. Kata Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, Nabi Ibrahim bermimpi pada malam hari sebelum wukuf di Arafah, diarah untuk sembelih Nabi Ismail alaihissalam pada hari Tarwiyah, malam sebelum hari wukuf di Arafah. Ini yang berlaku. Maka disebabkan penyembelihan itu, maka kita pun diajar untuk melaksanakan ibadah korban. Malam tersebut, besoknya nak pergi Arafah, nak berwukuf. Malam itu Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi, diarahkan untuk sembelih anaknya, iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Bila terjaga daripada mimpi, dia terfikir, ini arahan daripada Allah ataupun mainan syaitan. Sebab mimpi ni jangan main-main. Mimpi kahwin pun contoh, mimpi dapat durian runtuh contoh, mimpi dapat makan musang king contoh. Maknanya nak bagi tahu, mimpi dalam bahasa Arabnya kalau dijamakkan jadi Tarwiyah. Maka 3 sebab inilah, 3 hari inilah yang menyebabkan kenapa 10 hari awal dalam bulan Zulhijjah
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya, yang pertama hari Arafah, yang kedua sebab ibadah korban ataupun hari Nahri, yang ketiga hari Tarwiyah. Orang yang dah pergi haji ataupun pergi kursus haji, dia tahu hari Tarwiyah ni apa. Belum lagi hari Tasyrik dan sebagainya. Baik, bila kita sudah tahu bulan yang penuh kemuliaan ini dalam 10 hari pertama ini punya kelebihan, dimuliakan, maka itu kita diajar oleh baginda Nabi SAW melalui para sahabat dan para ulama, tabi'in dan sebagainya, bagaimana cara untuk kita memuliakan ataupun kaedah yang kita guna pakai untuk kita memuliakan 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah. Yang pertama, saya nak menyeru kepada diri saya dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan para jemaah dirahmati Allah sekalian, puasa 1 sehingga 9 Zulhijjah. Kalau tak mampu puasa 1 sampai 9, 1 sampai 8. Kalau tak mampu 1 sampai 8 enggak, boskan terus 1 hari di kalangan di antara 1 hingga 9. Boskan terus tolonglah berpuasa. Puasa sunat namanya antara 1 dan 9. Yang terbaik 1 sampai 9 Zulhijjah. Ada seorang sahabat Nabi mendengar daripada isterinya mendengar kalam yang disampaikan oleh isteri-isteri baginda Nabi SAW. Kata isteri-isteri Nabi, baginda berpuasa pada 9 hari awal bulan Zulhijjah, hari Ashura dalam bulan Muharram, dan 3 hari dalam setiap bulan minimum. Nabi Isnin Khamis confirm lah puasa. Hari Ashura pada bulan Muharram, 10 Muharram. Dan kata isteri-isteri baginda berpuasa pada 9 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah, tak pernah miss. Maka kalau kita besok mati, ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah sekalian, bila besok nak cari Nabi SAW pada Yaumal Mahsyar, hari kiamat besok, Nabi tengok jauh orang ni tak puasa ni, kacau ni. Jadi kita ikutlah cara hidup baginda SAW. At least dalam seumur hidup kita ni, berpuluh-puluh tahun kita hidup, try lah 1 kali kita puasa 9 hari direct. Kalau bulan Ramadan kita boleh berpuasa 30 hari direct, apatah 9 hari ni. Dalam bulan Syawal kita boleh puasa 6, yang sunat itu ini kan dalam bulan Zulhijjah, yang mana baginda Nabi sendiri telah bagi tahu bahawasanya amalan yang baik pada 10 awal Zulhijjah paling dicintai oleh Allah. Besok menghadap Allah Ta'ala pada Yaumal Mahsyar nanti, Allah Ta'ala akan menilai di mizan, inilah antara orang yang berpuasa. Tak dapat 9 hari, dapat 8 hari, 7 hari, 1 hari pun tak apalah, janji dapat. Yang pertama puasa. Yang kedua, saya nak menyeru, mengingatkan diri saya dan juga ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Amalan yang kedua, zikir kepada Allah. Dalam Quran termaktub dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-28. Balik buka Quran ayat yang ke-28. Allah Ta'ala mengajar, merekodkan. Sahabat Nabi menyampaikan kepada kita, orang yang di travel agent, di tabung haji, di kursus haji, dia pun bagi tahu 1 sampai 9 ni apa perlu buat. Lebih-lebih lagi berada di Mina, di Muzdalifah, di Arafah dan sebagainya. 3 benda zikir kita. Yang pertama sekali, takbir, Allahu Akbar. Yang keduanya, tahlil, la ilaha illallah. Yang ketiganya, tahmid. Tahmid ni macam mana? Alhamdulillah. 3 benda ni je. Ni sebut dalam Quran, termaktub dalam Quran, dalam suratul Hajj ayat yang ke-28. Buka handphone, buka Quran, buka tafsir Quran, surah Al-Hajj, apa yang disebut?
tafsir dia. Jangan baca saja. Yang pertama, baca Allahu Akbar. Yang kedua, La ilaha illallah. Dan yang ketiga, Alhamdulillah. Sebanyak mungkin dalam tempoh 9 hari. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dalam di kalangan sahabat Nabi, Sayyidina Umar ni yang paling fotostat Nabi. Nabi U-turn macam ni, dia pun U-turn macam tu. Nabi minum macam ni, dia pun minum macam tu. Nabi berjalan macam ni, dia pun berjalan macam tu. Nabi naik unta cara macam ni, dia pun naik unta cara macam tu. Paling yang fotostat dengan Nabi SAW adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab diriwayatkan dalam cerita-cerita para sahabat Nabi, pergi pasar pun ucap tahlil, ucap tahmid, ucap takbir. Nak naik unta pun perkara yang sama. Sehingga kan sewaktu dia pergi ke pasar, suq di pasar, dia sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Alhamdulillah, seorang dia. Dia macam cerita Rocky dah, Rocky daripada rumah dia berlari. Dia berlari, lepas tu budak ikut ramai. Sampailah dia naik kat tangga yang paling ramai, orang dah beratus orang budak-budak. Sayyidina Umar bin Khattab bila disebut Allahu Akbar di pasar, semua orang penduduk Madinah di pasar pada waktu dan ketika itu ikut apa kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allahu Akbar, dia sebut Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sebut. Maka itu saya mengajak diri saya, mengingatkan diri saya dan juga ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, 3 benda: takbir, tahlil, tahmid. Dalam tempoh bermula daripada malam ini sehinggalah malam kita nak menyambut raya. Yang ketiga, kaedah nak memastikan mendapat kemuliaan dalam bulan Zulhijjah ini, ibadah korban. Saya tak pasti surau Sarah buat ke korban? Buat berapa ekor? 2 ekor. Masya Allah, 2 ekor. Boleh datang ke? Tolong-tolong insya Allah. Tolong lapar? Boleh. Tolong sembelih insya Allah. Kita dah ada tukang sembelih sini, saya tolong bantu lah apa yang betul. Boleh insya Allah. 2 ekor. Kambing ada? Kambing tak ada. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, ibadah korban merupakan ibadah bukan amalan, ibadah yang paling tertua sekali. Paling tua. Kita ada ahli politik yang paling tua masih aktif, tolak tepi. Ibadah yang paling tua adalah ibadah korban. Termaktub, direkodkan dalam Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-27. Tadi surah Al-Hajj ayat yang ke-28, balik tengok buat ini surah Al-Ma'idah ayat yang ke-27 berkenaan dengan ibadah korban. Ibadah tertua di dunia. Bila bermulanya ibadah korban? Zaman Nabi Adam alaihi salam. Bukan zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Adam alaihi salam, zaman Nabi Nuh alaihi salam pun ada. Sebelum zaman Nabi Musa alaihi salam pun ada ibadah korban. Cumanya cara berbeza. Ada perbezaan. Dulu tidak korbankan binatang. Zaman Nabi Adam alaihi salam, korbannya adalah kedua anaknya, iaitu Qabil dan Habil. Ceritanya panjang, saya pendekkan. Riwayat daripada beberapa ulama besar-besar diceritakan dalam kitab-kitab masyhur. Nabi Adam AS ni bila kahwin ni, ada yang kata riwayat yang pertama anaknya 20. Anaknya 40. Anaknya 40. Mengandungnya 20 kali. Ini bukan cerita dongeng ya. Ini dalam kitab ada. Riwayat yang pertama, anak 40 mengandung 20 kali. Maknanya kembar.
Kembar dia pula kembar sepasang. Tak tahulah kalau ada presin sini, ada orang kembar lahir beranak mengandung 3 keluar 6, tak tahulah. Mengandung 20 kali dapat anak 40 kali. Laki perempuan selesai. Mengandung lagi laki perempuan. Mengandung lagi laki perempuan. Sampailah satu tahap datanglah dilahirkan Qabil dan pasangannya. Saya tak ingat, minta maaf. Nanti saya cari balik. Kemudian Habil dan pasangannya. Habil ini pasangannya tak berapa cantik. Qabil ni pasangannya, mainnya adik-beradik orang kata seberanak tu cantik. Riwayat yang kedua ada yang kata 41 orang. Riwayat yang ketiga ada yang kata 25 orang. Tak kisahlah. Nak bagi tahunya Nabi Adam AS, kisah korban ini berlaku apabila Qabil dan Habil ni bergaduh sebab nak kahwin. Punca dia korbannya Habil itu kerana nak kahwin. Qabil ni dia nak kahwin dengan anak ataupun adik kandung perempuannya seperanakan. Kerana kerana Habil punya adik perempuan seperanakan tak cantik. Maka Nabi Adam suruh Habil kahwin dengan partner Qabil ini, adik Qabil ini. Qabil marah. Ini punca. Maka itu Qabil diarahkan oleh Allah dan Habil untuk korban. Bukan bunuh dulu, untuk korban dulu. Qabil pada waktu itu merupakan petani gandum. Dia ambil serumpun gandum yang tak seberapa mahal, kemudian dia korbankan dengan kaedahnya. Habil ini merupakan penternak. Maka dia pun penternak kibas. Maka dia pun korban kibas dia yang paling mahal. Maka nak jadi pendekkan cerita, diangkat oleh Allah SWT akan korban Habil. Qabil pun marah. Ini kisah yang berlaku menyebabkan membunuh berlaku. Asalnya sudah ada ibadah korban yang dilaksanakan oleh Qabil dan juga Habil yang membawa kepada pertelingkahan dan menyebabkan pembunuhan. Itu yang berlaku dalam suratul Maidah ayat yang ke-27. Itu yang berlaku kisahnya, ibadah korban. Kemudian Nabi Musa AS ada, Nabi Nuh ada, Nabi Ibrahim AS. Zaman dulu ayah-ayah ibu bukannya korban binatang, ada yang korban dengan roti. Zaman-zaman Nabi dulu. Boleh bukalah kitab-kitab sejarah Nabi yang dulu-dulu, ambil tahu macam mana zaman Nabi Musa dan sebagainya. Baik, mungkin ada di kalangan kita yang masuk ibadah korban pada tahun ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana diberikan rezeki yang lebih untuk kita berkorban. Kelebihan korban, kata Aisyah radhiyallahu anha, isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amalan yang paling Allah suka pada hari raya haji, iaitu melainkan mengalirkan darah, yakni berkorban. Sesungguhnya, kata Aisyah, sesungguhnya binatang korban tersebut akan datang pada hari kiamat dan mencari tuannya. Sekiranya lembu tersebut, contohlah kita korban lembu ya, bertanduk, datang dengan tanduk-tanduknya. Sekiranya berbulu lebat, datang dengan bulu-bulu yang lebat. Sekiranya berekor panjang, datang dengan ekornya yang panjang. Dan kesemua perkara itu akan dibantu pada mizan timbangan kiri dan kanan untuk memastikan memberi pertolongan kepada tuan empunya korban yang berkorban untuk memberatkan lagi amalan dan melayakkan beliau untuk masuk ke dalam syurga Allah. Dalam riwayat yang lain, binatang korban ini akan menjadi tunggangan pada hari kiamat, yaumul mahsyar, dalam perjalanan nak menuju menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat-ayat ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, ibadah korban ini adalah satu ibadah yang besar.
Hukum berkorban sunat muakkad. Sunat muakkad ala kifayah, tak wajib. Tetapi mereka yang mampu makruh meninggalkan. Jangan main-main, makruh. Tak wajib korban. Tapi kalau kita berkemampuan walaupun satu bahagian ataupun seekor kambing, tak kiralah yang mana yang paling murah, tetapi kita tak buat, maka sunat muakkad ala kifayah, hukumnya jatuh kepada makruh kerana meninggalkan ibadah korban tanpa sebab. Ini bagi mereka yang mampu. Baginda Nabi SAW pernah bersabda, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi SAW, sesiapa yang punyai rezeki yang lebih, ada lebihan, tetapi tak buat ibadah korban, maka yaqrabanna musallana, jangan datang masjid aku. Nabi sebut. Maknanya dulu ada juga SOP nak pergi masjid baginda Nabi SAW. SOP-nya ialah siapa tak korban bagi mereka yang mampu, maka kau jangan datang masjid aku. Punya nama seolah-olah macam hinanya Nabi ni pandang orang yang tidak melaksanakan ibadah korban. Sebab itu mazhab Hanafi, Imam Hanafi dalam mazhabnya, dalam kitabnya menyatakan bahawasanya ibadah korban wajib. Mazhab Hanafi. Kalau kita duduk di India, duduk di Pakistan dan daerah kawasan-kawasan situ sewaktu dengannya, ada duit ke, tak ada duit ke, wajib korban. Ibadah wajib. Dulu ayah-ayah, ibu-ibu saya belajar di Pakistan. Mewah. Kulit lembu ni bertempiaran di tepi jalan, buat jaket kulit dan beg tangan kulit lembu dan sebagainya. Quran ni dia salut pula dengan kulit, banyak kat sana. Kulit tu dijual dengan harga yang murah. Bola tu dijahit, dibuat daripada kulit lembu. Kerana terlalu banyak, setiap rumah ni yang ada di pusat Presin sini ni, Presin tak kira satu sampai berapa puluh ni yang ada di Putrajaya ni, wajib korban. Mazhab Hanafi. Berat dekat situ pula mazhab dia. Jadi jangan main-main. Syukur pada Allah Ta'ala kita duduk Asia Tenggara, mazhab Syafi'i. Itu pun makruh. Bayangkan ibadah ni makruh kalau tak buat bagi yang mampu. Orang yang mampu SOP-nya, itulah dia. Yang mampu, kalau SOP-nya mampu tapi tak buat, Nabi kata jangan datang masjid aku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita ni nak pergi umrah, kita nak pergi haji, masuk dalam Masjid Nabawi, tapi tak pernah buat ibadah korban. Ya apalah. Lepas tu Nabi dah larang. Nabi marah. Hinanya kita di sisi Nabi SAW. Kemudian kita lalu dekat Raudhah, seberapa nak sembahyang kat Raudhah, kita nak ucapkan, sampaikan salam pada baginda Nabi SAW. Nabi tengok budak ni korban pun tidak, tak berguna gaji, 45,000, 78,000, berjalan boleh, korban pun tak mau. Allahu Akbar, subhanallah. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dalam Tirmizi dan Ibnu Majah. Maknanya ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah sekalian, ibadah korban ni bagi yang mampu tolonglah laksanakan, tolonglah masuk dan sebagainya. Mana binatang, ni dari segi hukum, binatang mana yang boleh korban? Dia ada 4 syarat. Binatang yang boleh dikorbankan, untuk maklumat umum. 4 syarat, saya bagi 3 je. Itu pun kalau saya ingat. Yang pertama, binatang 4 kaki. Ayam tak boleh. Ayam bukan korban. Ayam RM9.80 dia start 1 Julai. Ayam tak boleh sebab 2 kaki. 4 kaki. Yang keduanya, binatang tersebut binatang ternakan.
yang kita ternak. Bukan kita, tapi ada orang lain ternak. Kita tahu binatang itu binatang ternakan. Lembu ya, kambing ya, kibas ya, unta ya, dan sebagainya. Kerbau, ada orang ternak? Jawapannya ada. Ada. Orang faham kalau korban dia banyak buat. Ada orang faham sini, dia suka buat kerbau. Orang faham. Dan yang ketiganya, syarat ketiga binatang korban ini adalah binatang yang tidak lari laju. Kuda lari laju? Lari laju tak boleh. Itu bukan dikategorikan binatang untuk dikorbankan. Lembu tak lari laju, kambing tak lari laju, kita boleh kejar. Kibas tak lari laju, unta yang kita sebut laju tak laju. Tapi nak cari dengan kuda, memang meninggal dah lah, kena pandang. Meninggal dah, kita nak kejarnya. Jauh yang meninggal lagi. Kuda tak dikategorikan sebagai binatang ternakan yang lari perlahan pada masyarakat umum dunia. Yang keempat, tuan-tuan Google sendiri sebab saya pun lupa. Rusa, ada orang ternak. Ada orang ternak. Lari laju ke perlahan? Ikut syaratnya. Lari laju. Balik Google lah. Saya nak bagi tu hukum binatang ternakan 4. 3 saya dah bagi. Jadi kat situ pernah dengar orang korban rusa? Pernah dengar mak tadi? Daging rusa buat sate ada bang, kat mana bang Putrajaya sedap lah. Daging rusa, daging landak dan sebagainya. Begitulah keadaan. Orang Arab dia suka sembelih unta. Sebab kat sana tak ada kerbau, lembu pun tak ada, kibas ada, kambing kurang, kibas, kambing biri-biri banyak, unta. Saya ingat dulu ada satu masjid saya pergi di Pahang. Di Pahang. Dia nak sembelih unta. Kemudian import lah, maknanya ambil daripada negara luar, datang masuk unta. Unta ni pula nak sembelih dalam keadaan duduk. Berdiri tak boleh. Berdiri naik tangga kita. Tangga 10-12 kaki tu. Panjang-panjang manjat, kena unta tu gerak, rebah kita jatuh. Maka kita pastikan unta tu duduk. Bila unta tu duduk, baru boleh sembelih. Kejap lagi saya cerita orang Arab punya jahatnya macam mana. Nakal dia sembelih. Orang kita ni, rupanya pergi kursus nak sembelih unta. Bukan sama macam lembu lain. Ada cara dia. Pergi kursus. Dia akan bagi tahu, kata kalau nak sembelih unta, pertama pastikan dia duduk dan kena bercakap dengan dia. Maknanya kalau unta tu daripada Arab, bagi tahu duduk. Orang bahasa Melayu kata duduk. Duduklah, dia tak nak duduk, dia tak faham. Ini dalam bahasa Arab, ijlis. Duduk. Baru dia duduk. Di Pahang tu sebut kata ijlis, duduk. Tak duduk. Telefon pejabat agama, telefon mufti, telefon ketua kampung. Unta tak boleh nak korban, tak duduk. Takkan nak naik tangga, takkan nak duduk atas belakang dia. Macam mana ni cara nak buat? Telefon veterina, macam mana cara nak buat? Veterina kata, memang aku pun tak tahu, unta tak termaktub dalam veterina Malaysia ni, tak tahu macam mana nak buat ni. Selidik. Unta ni datang daripada mana? Tengok rekod veterina, datang daripada Australia, bukan daripada Arab. Cakap orang putih, camel sit down, tunggu duduk. Barulah sembelih. Di Pahang benda ni berlaku. Tanya Ustaz Badli Shah Laudin. Dia ada waktu tu nak jadikan cerita. Sit down, dia duduk, datang orang boleh. Itu di Malaysia, di Pahang. Di Arab ataupun di Damsyik, sempadan Damsyik, dia sembelih unta ni kasar. Orang Arab ni kasar. Cara dia ambil pisau, kan dia punya ujung dia tu tajam. Dia cocok je dulu leher orang tu, unta. Tak. Sampai darah memancut-mancut tu. Ni orang Arab yang panggil. Seolah-olah bagi kita zalim kepada binatang. Tapi Arab ni dah cara dia. Sangat kasar. Dia pun dah memang kasar dah. Cap, 7-8 lubang, berdarah habis mancut keluar, sampai dah darah tu dah lembik, dah keluar, dah banyak mengalir dan sebagainya, unta tu lembik, baru dia datang sembelih. Ini orang Arab. Kita tak tergamak nak buat begitu. Ada orang pergi kursus
sembelihan, tapi pada sampai ketika dan waktu nak sembelih tu takut, rasa goyang, rasa tak berani. Ada yang berani kursus boleh, ayam cantik tak risau kan, putus terus pun ada. Ayam tak apalah, bersoni je lehernya. Datang lembu dengan dia punya kulit luar ni tebal, bukan main lagi, dah nak kena lipat, masuk pula. Kat mana tempat sembelihan di kalangan leher dia yang paling cepat dia mati? Nak kena tahu. Orang yang ambil kursus sembelihan kena beritahu. Saya nak bagi tahu, yang paling sempurna tempat sembelihan adalah 1 inci daripada halqum. Bukannya leher ni panjang juga, adalah panjang ni lebih kurang sekaki kot, sekaki lebih. Yang paling 1 inci ke 2 inci di antara halqumnya, bukannya tengah-tengah. Cepat dia mati, tidak menyeksakan dia. Ada orang sembelih dan sebagainya bawah sikit, walaupun urat tu kedua-duanya putus, halqum dan marih putus, tetapi dia masih boleh bangun. Ada juga, kerana kaedah penyembelihan tu tak sempurna, kena dengan gayanya, kaedahnya, maka cepatlah dia mati. Itu kaedah-kaedah. Maka itu akhir kalam, saya nak mengajak diri saya dan juga ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah sekalian. Yang pertama sekali, banyak-banyaklah kita berzikir mengingati Allah dalam 10 hari terawal dalam bulan Zulhijjah. Takbir, tahmid, tahlil dan sebagainya. Yang kedua, berpuasalah kita, puasa sunat dalam bulan Zulhijjah ini, kerana puasa sunat dalam 10 hari terawal dalam bulan ini merupakan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau tak mampu nak berkorban, bantulah sewaktu orang ataupun kita melaksanakan ibadah korban. Mudah-mudahan kita tak masuk korban, tapi ada sedikit tercatat amalan kita memegang daging yang telah mengalirkan darah kepada tuan empunya. Mudah-mudahan kita ambil sedikit ataupun sekelumit pahala tersebut. Mudah-mudahan diguna pakai pada timbangan di mizan apabila kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan dalam tafsirnya bahawa yang dimaksudkan dengan walayalin ashr, satu lagi surah wal fajr, walayalin ashr. Walayalin ashr adalah tersebut 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah. Surah Al-Fajr, wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watr dan sebagainya ayat. Ayat yang kedua dalam surah tersebut. Di sisi Allah Ta'ala, inilah adalah 10 hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil peluang ini sementara kita masih hidup. Kita ambil peluang ini, rebut peluang ini selagi mana kita masih bernyawa. Mudah-mudahan sekiranya dipanjangkan umur sehingga tahun depan, Zulhijjah tahun depan, masih lagi diberikan peluang untuk kita mengecapi apa juga kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Mohon ampun dan maaf atas kekurangan kekhilafan saya. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang tu kelemahan kita bersama sebagai makhluk yang dhaif lagi hina. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.